Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam video kali ini, iaitu kita akan bincangkan tentang buku syariah tingkatan 3 dalam bab Fiqhul Ibadat Ad-Darsul Awal, pelajaran yang pertama lagi dalam tajuk kita As-Sawmu, iaitu tajuk puasa. Okey, dalam video kali ini kita akan bincangkan tentang syurutus sihhatis saum. Tu yang pertama, iaitu syarat sah puasa. Kemudian yang kedua kita akan bincangkan arkanu saumi, iaitu rukun puasa. Kemudian yang ketiga kita akan membincangkan tentang sunanis saumi, iaitu sunat puasa. Kemudian yang keempat kita akan bincangkan makruhatis saumi, perkara-perkara makruh puasa. Kemudian yang kelima, kita akan membincangkan mubtilatis saumi, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kemudian yang terakhir, kita akan membincangkan tentang al-a'zarul mubihatil lil iftar, iaitu keuzuran yang diharuskan untuk berbuka. Okey, tengok slide yang berikutnya. Okey, baiklah. Jom kita tengok perkara yang pertama yang kita akan bincangkan, iaitu syurutus sihhatis saumi, iaitu syarat sihhati, sah as-saumi, puasa. Syarat sah puasa. Okey, yang pertama, awalan al-islamu. Okey, syarat yang pertama adalah al-islamu, iaitu Islam. Dia kata fala yasihhu saumul kafir. Dia kata apa? Tidak sah puasa orang kafir. Okey, tu cuma huraian kepada Islam tu. Okey, poin yang paling penting adalah Islam. Okey, tu syarat sah. Kalau orang kafir, contoh, kamu ada kawan Cina, dia kafir, dia bukan orang Islam, ataupun kamu ada kawan kamu orang Hindu, dia bukan Islam juga, dia kata dia puasa Ramadan. Jadi kamu habaq kat dia, puasa kamu tak sah. Sebab apa? Tak cukup syarat. Iaitu syarat yang pertama kita apa dia? Syarat untuk sah puasa mestilah Islam. Okey, kalau orang selain daripada Islam puasa, maka puasanya hanyalah sia-sia. Dia tak dapat apa-apa pun ganjaran daripada Allah Ta'ala. Yang dia cuma dapat adalah dahaga dan lapar sahaja. Okey, syurutus sihhatis saumis sani. Okey, syarat sah puasa yang kedua adalah al-aqlu. Iaitu berakal. Al-aqlu, berakal. Okey, maksudnya ayyakuna mumayyizan. Iaitu seseorang itu telah mumayyiz. Okey, mumayyiz ni saya dah cerita dah dalam video yang awal hari itu, iaitu mumayyiz ni adalah orang ataupun kanak-kanak yang dapat membezakan perkara baik ataupun perkara buruk. Fala yasihhu saum majnun. Okey, fala, maka tidak, yasihhu, sah, as-saumi, puasa, al-majnun, orang gila. Okey, maka tidak sah puasa orang gila. Watifli, dan kanak-kanak, ghairi, yang belum, al-mumayyiz, yang belum mumayyiz. Okey, tu syarat sah yang kedua, iaitu mestilah berakal. Berakal ni orang yang macam mana? Orang yang mumayyiz. Kalau dia dah dapat bezakan yang buruk, baik, okey, sah puasa dia. Kalau orang gila, kamu jumpa orang gila duduk jalan tepi jalan tu, tiba-tiba saja kamu nak pergi tanya dia,
hang puasa tak? Tiba-tiba orang gila tu jawab kata puasa. Dia, kamu jangan percaya pula. Kamu cuma boleh tahu dekat sini bahawa puasa dia tak sah. Tu sahaja. Kalau kamu percaya kata puasa dia sah, maka kamu pun gila macam dia juga. Faham tak? Okey, tengok syarat yang ketiga pula. Khulu anil a'zaril mani'ah. Okey, khulu anil a'zar, iaitu tidak ada keuzuran al-mani'ah, yang menghalang. Yang menghalang. Apa dia? Keuzuran yang menghalang tu, yang pertama al-haidu, iaitu haid. Ni perempuan lah ni. Perempuan yang haid. Wan nifas, dan nifas. Nifas tu adalah orang yang lepas beranak tu. Darah yang keluar selepas daripada beranak. Wal iqma jami'an nahar, iaitu pitam ataupun pengsan sepanjang siang hari. Okey, tu syarat yang ketiga. Mestilah tidak ada keuzuran yang menghalang. Yang pertama haid, yang kedua nifas, yang ketiga adalah pitam sepanjang hari. Okey. Kemudian tengok maklumat tuhim muka. Dia kata iza hadat imra'atun aw nufisa walau lahzatan. Okey, dia kata apabila seorang perempuan haid au nufisat au nifas, walaupun lahzatan, seketika. Okey, seketika tu maksudnya masa yang terlalu singkat lah. Lam yasihha saumu. Okey, maka tidak sah puasanya. Walaupun sat je, dia main darah haid tu cuma dalam 2 minit ataupun 3 minit ataupun 5 minit ataupun setengah jam je. Lepas pada tu terus hilang. Maka puasa dia untuk hari itu dah tidak sah. Tidak sah. Okey. Wala yasihhu saumu man ughmiya alaih jami'an nahar. Okey, dia kata dan tidak sah juga puasa orang yang pitam ataupun pengsan jami'an nahar, sepanjang siang hari. Wa in afaqal lahzatan, namun sekiranya orang yang pitam tersebut sedar minan nahar, walaupun seketika, sahhat saumuhu, maka sah puasanya. Okey. Berbeza dengan orang yang pitam. Contoh lepas subuh tu dia pitam sampai asar ataupun sampai sejam lagi nak maghrib, dia sedar asar. Jadi sah puasa dia nah. Tu beza nah. Okey, tak faham boleh angkat tangan dan tanya. Okey, berikutnya kita tengok pula arkanu saumi, iaitu arkanu, iaitu rukun-rukun as-saumi, puasa. Okey, rukun-rukun puasa. Rukun puasa terbahagi kepada dua. Okey. Yang pertama an-niyatu. Niyatu maksudnya niat. Yang kedua al-imsaku anil mufattirat, iaitu menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Okey, itu adalah rukun puasa. Cuma ada dua. Okey, kita tengok niat. An-niyatu. Niat dia macam mana? Misalu lafzi niyati. Misal, contoh, lafzi, lafaz, niat puasa. Okey, contoh lafaz niat puasa. Saya rasa benda ni semua tahu. Okey, tapi jom ikut saya baca bersama-sama. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Sekali lagi. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hazihi sanati
lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku berpuasa esok hari kerana menunaikan puasa Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Okey. Wa yushtaratu tabyitun niyat fi sawmi Ramadan wal qada wan nazri. Wa tasihun niyat sawmun li qabla zawal. Okey, dia kata apa? Niat puasa Ramadan, puasa qada dan puasa nazar disyaratkan dilakukan pada waktu malam. Okey, 3 puasa ni disyaratkan niat pada waktu malam, iaitu puasa Ramadan, puasa qada dan puasa nazar. Kata wa tasihun niat saumun nafli qabla zawal. Okey, dia kata sah niat puasa sunat sebelum tergelincir matahari, iaitu sebelum masuk waktu zuhur. Okey, faham tak? Tak faham tanya. Seterusnya kita tengok sunanu saumi, iaitu sunat-sunat puasa. Yang pertama ta'jilul iftar. Ta'jil, menyegerakan. Al-iftar, berbuka. Yang kedua as-suhur, iaitu bersahur. Itu makan di waktu sahur. Yang ketiga ta'khirus suhur, iaitu takhir, melewatkan, suhur, bersahur. Yang keempat tarkul kalam fahish, meninggalkan al-kalam, perkataan fahish, keji. Yang kelima iqtisalu 'anil janabah qabla al-fajri. Iqtisal, mandi, 'anil janabah, wajib, mandi wajib, qabla, sebelum, al-fajri, fajar, sebelum subuh lah maksudnya. Mandi wajib sebelum subuh bagi orang yang berjunub lah. Kalau kamu ni tak kahwin lagi tiba-tiba nak mandi, macam pelik lah. Okey, yang keenam du'a'u iftar, iaitu berdoa iftar ketika berbuka. Yang ketujuh taftirus sa'imin, taftir, memberi makan. Okey, sa'imin, untuk orang-orang berpuasa. Okey, bagi makan waktu nak buka lah, bukannya bagi makan suruh dia buka puasa waktu pukul 12 tengah hari tu. Jangan silap faham pula. Okey, yang ke-8 tarku hijamah. Okey, meninggalkan pekerjaan berbekam. Al-fasdi wa nahwihima, atau hirisan pisau dan seumpamanya. Okey, berbekam pun digalakkan supaya tinggalkan, tak payah nak berbekam ketika berpuasa. Okey, baiklah, tengok yang berikutnya pula, iaitu makruhatu saumi, iaitu perkara makruh ketika berpuasa ataupun perkara makruh puasa. Yang pertama ihtijam, iaitu berbekam. Bekam ni adalah makruh. Iaitu yang kedua takhirul iftar, melewatkan berbuka. Orang dah azan dah 5 minit dah, tak makan-makan lagi, duk pergi semayang dulu. Boleh nak pergi semayang dulu, tapi makanlah dulu. Bagi batal puasa tu dulu, barulah pergi semayang. Okey, kemudian yang ketiga ta'jilus suhur, menyegerakan bersahur. Contoh kamu duk tengok TV dah pukul 12 malam. Pukul 12 malam tu juga kamu niat nak bersahur, makruh sebab terlalu awal. Okey.
Kemudian yang keempat, siwaqu ba'da zawal, bersugi ataupun gosok gigi. Ba'da zawal, selepas gelincir matahari. Okey, gelincir matahari ni maksudnya selepas waktu zuhur lah. Mudah untuk kamu faham. Yang kelima, al-mubalaghah fi madmadah wal istinshaq, iaitu mubalaghah, berlebih-lebihan, fi madmadah, ketika berkumur, wal istinshaq, dan masukkan air ke dalam hidung. Waktu bulan puasa janganlah kamu berkumur berlebih-lebihan. Sebelum puasa kamu tak pernah pun duk berkumur. Tiba-tiba main bulan puasa, yang tu lah 5 minit saja kamu berkumur. Berkumur saja pun dah ambil masa 5 minit. Kadang-kadang sampai setengah jam berkumur. Tu nampak teruk sangat. Nah, dan berwal istinshaq, iaitu memasukkan air dalam hidung. Sebelum puasa tak pernah duk bubuh pun air dalam hidung. Tapi bila mai bulan puasa, pulun sedut-sedut masuk dalam hidung. Masuk tu tak keluar dah. Itu lain cerita pula lah. Bukan makruh tu. Batal dah tu. Okey. Sampai telan tu. Okey, yang keenam, Qublah wal mu'anaqah. Qublah ni maksudnya cium. Ni bagi orang yang dah kahwin lah. Orang yang tak kahwin lagi mana boleh duk cium. Wal mu'anaqah, pelukan. Pelukan, mu'anaqah. Wal lamsu liman harakat hazi syahwat. Dan sentuhan bagi orang yang timbul syahwatnya dengan perbuatan tersebut. Tu pun makruh, tak boleh nak cium-cium, peluk-peluk ke, nak pegang-pegang bini kamu ke, tak boleh. Okey, kemudian yang ketujuh, zauqut ta'am ma'a adamil wusul syaik ilal jawf. Okey, maksudnya zauqut ta'am, merasakan makanan, ma'a adamil wusul, dengan cara tidak sampai sesuatu ila jawf, ke dalam rongga. Ni bagi mak-mak yang duk masak dekat dapur tu lah. Kan bulan puasa, tak boleh nak rasa, tapi dia tak yakin, takut dia masak tak sedap, jadi dia letak sikit atas lidah, terus dia ludah balik. Tu pun makruh. Okey, faham dah. Kemudian kamu bolehlah tengok dekat tepi tu, fasdu tu kata membuang darah melalui torehan pada urat darah. Yang ni pun saya tak tahulah nak cerita macam mana. Apa yang dia buat, mungkin buang darah kotor lah kot. Sama dengan bekam. Yang atas tu hijamah, iaitu berbekam. Okey, seterusnya mubtilatu saumi, iaitu perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama, al-aqlu wasyurbu amdan, makan dan minum. Amdan, dengan sengaja. Saja-saja pergi makan memang batal lah. Fa in nasiya wa akala aw syariba lam yuftir. Okey, jika terlupa, fa in nasiya, jika terlupa, wa akala, dan makan, aw syariba, atau minum, lam yuftir, maka tidak batal puasa. Kalau lupa tak ada masalah. Kamu makan sampai terkentut, sampai terberak pun, kalau kamu lupa tak ada masalah. Tu kamu punya rezeki lah. Kalau sampai 30 hari duk buat lupa lagu tu, lega hang lah. Syok lagu tu. Puasa sampai 100 hari pun tak ada masalah. Asyik lupa. Okey. Kemudian yang kedua, wusulu ain ila jawf min manfazin maftuh. Okey, maksudnya wusul, sampai, ainin, sesuatu, ila jawfi, ke rongga, min, dari, manfazin maftuh, dari tempat ataupun dari rongga yang terbuka. Contoh macam lubang hidung, lubang telinga, lubang
lubang jubuk ataupun lubang punggung. Lubang punggung pun ulama bahaskan bahawa tu adalah rongga yang terbuka juga. Okey. Kalau masuk benda sesuatu ke dalam rongga yang terbuka, maka batal puasa. Okey, yang ketiga, al-jima'u amdan. Jima' bersetubuh amdan dengan sengaja. Walau bi ghairil inzal. Walaupun tidak keluar air mani. Walaupun tak keluarkan air mani. Tu pun batal. Hati. Yang ni kena hati-hati nah. Jima' ni sangat-sangat bahaya. Ketika bulan puasa. Tak pasal kena puasa sampai 60 hari. Kemudian yang keempat, istiqa'ah. Istiqa'ah ni maksudnya muntah. Ayyu ta'ammudul alqai. Iaitu muntah dengan sengaja. Saja-saja duk jolok tengkok guna jari ke, tiba-tiba buh siku dalam mulut ke sampai muntah, itu memang batal lah. Okey. Kemudian yang kelima, istimnak, iaitu beronani, mengeluarkan air mani dengan tangan dan seumpamanya. Okey, yang ni tak payah nak bahas lah. Okey, yang keenam, iqma'u was-suhru iza amma jami'an nahar, iaitu pitam dan mabuk. Iqma'u maksudnya pitam, was-suhru dan mabuk. Iza amma jami'an nahar, apabila ianya berlaku sepanjang siang hari. Maknanya dia mabuk laut lah. Ni. Okey. Kemudian yang ketujuh, al-haidu wan nifasu wal wiladah. Haid, nifas dan wiladah. Wiladah tu melahirkan anak. Nifas tu darah yang keluar selepas beranak. Okey. Yang ke-8, al-junun walau lahzatan. Okey, gila. Junun maksudnya gila. Walau lahzatan, walaupun sebentar. Tiba-tiba kamu duk elok-elok ni, tiba-tiba jadi gila saat dalam masa seminit atau 2 minit, batal lah puasa hampa waktu tu. Faham tak? Okey, yang ke-9, riddah. Riddah ni maksudnya murtad ataupun keluar daripada agama Islam. Yang ni tak tahulah sama ada perbuatan kamu ataupun percakapan kamu. So, hati-hati. Okey. Kemudian, okey, kamu tengok maklumat tuhi muka dalam kotak yang kecil yang warna pink tu. Yang ni dia bahaskan al-jawful maftuh, iaitu rongga terbuka. Dia kata inda syafi'iyah. Okey, mengikut mazhab Syafi'i. Huwa, iaitu al-fam, iaitu mulut, al-anfun, hidung, wal-uzunun, telinga, wal-qubul, kubul, kemaluan, wal-dubur, dubur, pungkok ataupun punggung, wa amal ain, manakala mata, falaisat, okey, bukanlah manfazan, rongga, maftuhan, terbuka, wa'in, sekalipun, wujida, ta'mu fil halqi, sekalipun makanan boleh masuk ke halqum melalui mata. Okey, tu dari segi pendapat Imam Syafi'i ataupun mazhab Syafi'i. Itu mulut, hidung, telinga, kubul dan dubur. Itu adalah rongga yang terbuka. Okey, tak faham? Boleh angkat tangan dan tanya lagi. Okey, yang terakhir dalam video kali ini adalah al-a'zaru mubihatul lil iftar. Al-a'zaru maksudnya perkara ataupun keuzuran mubihah yang diharuskan lil iftar, berbuka. Ada 3. Dia bagi dekat sini ada 3. Yang pertama, al-maradu syadidu. Okey, yang dia bold tu maksudnya yang hitam gelap tu adalah isi penting dia lah. Yang selebihnya tu adalah
dia punya huraian. Okey. Maksudnya yang pertama tu al-maradus syadidu, iaitu sakit kuat ataupun sakit sangat-sangat-sangat. Allazi yukhafu minhu halaku au ta'akhur shifa au ziyadatul marad. Okey, sakit kuat dia kata allazi yukhafu, yang dibimbangi, minhu halaq, akan binasa, au ta'akhur shifa, ataupun lambat sembuh, au ziyadatul marad, atau bertambah sakit. Okey. Itu yang pertama. Keuzuran yang pertama iaitu sakit sangat-sangat. Kalau kita gagah puasa juga boleh menyebabkan kita ni lagi sakit, lambat sembuh dan sebagainya. Kemudian yang kedua, as-safarut tawil, iaitu musafir yang jauh, allazi la yaqillu an marhalatain, iaitu dia kata musafir yang jauh tidak kurang dari 2 marhalah. Tidak kurang daripada 2 marhalah. Samanun hatta tis'un. Okey, 80 hingga 90 kilometeran. Kilometer. Okey. Itu yang kedua. Maksudnya orang yang bermusafir. Mestilah lebih daripada 80 kilo lah ataupun 2 marhalah. Okey. Kemudian yang berikutnya al-ajzu anis siyam, iaitu tidak mampu berpuasa. Yadkhul, termasuk, fihi, dalam perkara ini, al-ajuzu, iaitu orang tua, wal hamil, wanita yang hamil, wal murdi', dan wanita yang menyusukan anak. Okey, itu 3 golongan lah yang diharuskan berbuka. Okey. Sekian saja video kita kali ini. Syukran jazilan, bitaufiq wan najah. Semoga kamu berjaya. Amin. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.